Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rotan. Alright, so memandangkan saya dah kata kita nak buat question and answer untuk sempena 70,000 subscriber. Terima kasih kerana support saya. Now, kita akan buat question and answer tapi on a different location lah, right? Sebab memandangkan you guys semua kata macam, oh cikgu ni tak keluar rumah ke kan? Tak pernah tengok dunia luar ke? Jawabnya ya, saya tak pernah tengok dunia luar. So, mari kita. So kita dah sampai untuk destinasi yang pertama. So mari kita jawab soalan yang pertama. Let's go, man. So soalan pertama daripada Adrian Kiko. Nak tahu gak kamera paling cikgu tak suka? Padahal zaman sekarang dah moden tau. Di mana kita dah tak ada kamera yang mana dah tak boleh handle low light situation. Macam kita tengok pada DSLR tahun 2010, kita ada lebih kurang Canon 550D ataupun Nikon 5000 series something kan. So mereka mungkin bagus untuk fotografi tapi low light mereka sangat terus. So ada beberapa model sahaja yang saya rasa ISO dia okey tapi korang kena invest pada full frame punya kamera, which is tak silap saya waktu tu 5D Mark II tak silap, ataupun Canon 6D, harga like body saja 8,000 9,000 untuk you get that low light performance. Zaman sekarang even saya pakai Sony ZV-1 pun, walaupun orang kata image sensor dia kecil dan dia akan compromise low light situation kononnya kan, tapi saya boleh jamin 90% of shooting condition, indoor ke outdoor ke, memang kamera ni pun dah cukup baik. In fact, korang punya smartphone punya ISO performance pun, low light performance pun sudah okey. So best to say, saya tak ada lagi kamera yang saya rasa macam saya menyampah gila nak guna. Tak ada lagi setakat ni. Soalan kedua daripada Joe Taro Chat. Cikgu, channel YouTube saya dah capai 1k lebih subscriber. Lepas tu saya berhenti 2 tahun sebab fokus SPM. Sekarang dah habis SPM, ingat nak sama balik tapi nampak susah balik nak dapat views sebab ramai ingat channel saya dah mati. Boleh share tips tak nak kembangkan balik channel YouTube? Pertama sekali ada 2 cara. Yang pertama sekali, korang just teruskan sahaja channel. Walaupun yalah sekarang ni mungkin dah mati, tapi it's up to you lah untuk teruskan korang punya kerja yang tak habis tu lah, senang cakap. Dan yang kedua, kalau korang rasa macam aku nak start balik lah mula-mula kan, so you guys boleh buat channel yang baru. Mana kan you guys punya channel yang korang set up tu tak berapa nak banyak sangat view subscriber, dan korang nak macam totally rebrand balik apa yang korang nak buat dalam YouTube channel, korang buat channel baru dan fokus dekat situ. Teruskan buat konten, dan saya ingatkan kepada anda, dunia content creating ni memang mencabar dan ianya bukan kerja sebulan 2 untuk mendapatkan hasil, tetapi makan at least 1 hingga 2 tahun. Right? Soalan seterusnya daripada WNM Studio. Tarikh lahir Cikgu Uluan bila? Saya lahir pada 25 hari bulan Mei 1994, which is sekarang dah dekat gila dengan saya punya hari jadi. So kalau you guys nak bagi saya gift ke apa-apa ke, korang kena masuk dalam grup Telegram saya dan bagi tahu Cikgu Uluan saya ada hadiah untuk Cikgu Uluan. Nanti saya akan PM anda personally dalam Telegram. Nanti saya akan bagilah saya punya nombor akaun ataupun saya punya alamat untuk korang bagi saya hadiah. Yeah. Soalan seterusnya daripada Fat T-Rex. Saya nak ajukan soalan Q&A kat Cikgu Uluan tapi saya tak ada soalan yang sesuai. Cikgu Uluan lah Q&A kat saya. Saya pun tak tahu nak Q&A kepada saya, tapi as simple as kenapa you memang layan channel Cikgu Uluan? Ada sebab ke memang tak ada sebab? Ke sebab korang suka saya gemuk? Nyatakan kalau korang suka saya gemuk ataupun tak suka. Okay. Soalan seterusnya, Adik Dre. Boleh cikgu senarkan beberapa kerja untuk dapat passive income? Passive income ni banyak kerjanya. Dan kalau korang tengok Google sendiri memang banyak lah yang korang boleh pilih. Tapi saya just nak ceritakan satu benda saja, iaitu buat video pun boleh dapat some sort of passive income macam apa yang saya tengah buat sekarang ni. But nak cakap buat YouTube ni adakah 100% passive income? Tak juga, sebab korang still perlu buat video, korang still perlu editing tu semua. Tapi it's a good start lah. Other than that, saya tak tahulah, korang boleh refer balik lah senarai Google yang saya dah lekatkan dalam video ni. Soalan daripada Vlog Iqbal. Okay, kenapa cikgu tinggalkan MTAS? Boleh cerita sikit tugas dan pengalaman cikgu dekat MTAS. Pertama sekali saya pindah daripada Kuala Selangor ke Kajang, so saya tak boleh berkhidmat dalam MTAS lagi. Yang seterusnya bidang kuasa MTAS, last kali saya berkhidmat sebagai something like ketua di dalam MTAS Academy. So sekarang ni diambil alih oleh Amir Afham lah. Beliau pun ada channel beliau sendiri, so kalau korang nak subscribe, korang boleh tengok. Memang awesome gila cara penyampaian beliau, memang saya suka gila cara vlog santai itu semua. Dan pengalaman
hal dekat MTAS adalah daripada segi saya dapat tahu dunia video production yang sebenar tu macam mana. Cinema camera saya pernah pegang sampai like harga dia tak silap saya $100,000 USD punya kamera, which is itu rate something yang kami shoot untuk Kingsman parody, yang kami shoot paling maksimum 6K 75 frames per second, something ada lebih kurang. So yeah, banyaklah pengalaman yang saya timba di dalam MTAS Production. Thank you MTAS Production for the awesome pengalaman. Dan seterusnya daripada Afham Amjad, di manakah kehandsoman Cikgu Uluan? Korang cari sikit, pipi saya handsome ke, hidung saya handsome ke, gigi saya handsome ke, kuning saya handsome, saya pun tak tahu mana kehandsoman aku tak tahu. Tak tahu soalan ni nak menganjing saya ke ataupun memang nak cakap Cikgu Uluan handsome. Kalau korang dapati saya handsome lah. Tapi kalau korang dapati saya tak handsome, dan saya gemuk. Okay. Nah, saya handsome dan saya gemuk. Saya tak handsome dan saya tak gemuk. Apa? Seperti korang lah. Apa aku ni? Fakhris, dia tanya macam mana boleh join ML Studio. Selepas saya resign daripada ML Studios dalam bulan 9 2019, saya ada buat satu posting farewell posting dekat MTAS Production. So dekat situlah Mak Luffy nampak saya, sebab saya pun berkenalan dengan Mak Luffy juga. Dan Mak Luffy terus call saya, "Hey, hang keluar ni MTAS keluar MTAS aku nak bawa masuk hang boleh esok hang mai office aku." Lepas tu esoknya terus saya berkhidmat separuh hari sebab saya nak belajar software Final Cut Pro. Yeah, memang it happens so fast, tapi itu sebenarnya kekuatan sekiranya korang ada strong dan connection yang tepat, menyebabkan korang nak cari kerja tu lagi mudah. Sampai sekarang saya tak pernah lagi mohon kerja orang yang nak saya bekerja. Yeah. Soalan daripada Ahmad, boleh tak cikgu senaraikan ND filter yang murah-murah? Good question sebenarnya, sebab saya baru saja beli ND filter dan ianya baru sampai semalam. Sekarang ni saya pakai Endor punya ND filter yang variable. So kalau saya pusingkan saya punya ND filter, asalnya macam ni tau. Shutter speed 1/50, saya shoot 25 frames per second, ISO 125, tapi bila saya pusingkan benda ni, dan let's say lah exposure kita lebih kurang 0.0 kalau kita tengok kat dalam ni kan. Dan korang boleh tengok ada motion blur kan? Ada motion blur. So dengan f1.8 ni that's where kita boleh dapatkan efek yang lebih kurang macam ni. Very very cinematic lah orang cakap. Kalau tak sebelum ni dia jadi lebih kurang macam ni. So dia macam tak ada motion blur lah. So kalau korang tengok before and after. So berapa harga Cikgu Luan? Endor ni Cikgu Luan. Endor ni saya beli dalam puluh-puluh ringgit lah. Saya tak ingat berapa. So korang boleh tengok dalam screenshot ni, korang tengoklah harga dia berapa. Dan okey lah untuk Sony ZV-1. Saya setakat ni okey lah, nampak macam okey lagi lah. Soalan seterusnya, BFG 1000, dia kata favorite video game dan movies of all time. Again, saya banyak gila movie dan juga game yang saya minat, tapi saya start dengan game yang saya recently main dan memang best gila babang is Guardians of the Galaxy. One of the best storyline, one of the best character. Setiap karakter tu kita akan sayang lah. Walaupun saya belum habiskan lagi game tu, saya rasa sekarang ni saya dalam 70% kot baru habis main. Dan kemudian movie recently yang saya ingat sampai sekarang, which is cinematography dia, storyline dia, cara penyampaian dia memang best gila gempak, adalah Everything Anywhere All at Once, lakonan Michelle Yeoh. Storytelling multiverse tu lagi best daripada storytelling pada Doctor Strange Multiverse of Madness. Dan paling best, dia adalah low budget. So nak cakap dekat sini, kalau budget korang tinggi pun nak buat filem pun tak guna juga kalau storyline korang tak berapa nak kemas lah, senang cakap. Muhammad Irman, dia kata, Cikgu Uluan, apa beza window crack dan juga window original dan apa kesannya kalau guna window crack? Crack ni benda-benda pirate lah. Let's say dia pirated dalam version yang tahun 2020 contohnya. Sekarang ni saya shoot dalam 2022 kan. So kita dah miss out beberapa feature yang baru, which is 2 tahun tau kita miss out feature-feature yang baru yang mereka sentiasa update. Yang kedua, kita ada security risk lah. Kita tak tahu orang yang mempiratekan software tu, dia ada letak malware ke, ada letak spyware ke. So korang akan terdedah dengan benda-benda macam itulah. Itu je sebenarnya. Black Hoodie tanya Cikgu Uluan, first soalan saya, Cikgu Uluan start belajar buat edit video pada umur berapa? Second, Cikgu Uluan minat game apa? Game tadi saya dah cerita. Now saya start minat editing pada usia saya rasa seawal umur Form 2 rasanya, tingkatan 2 tahun 2008 macam tu. Waktu tu saya gunakan Windows Movie Maker sahaja. Dan kamera apa saya pakai, saya edit, tak silap saya shoot gunakan smartphone Nokia waktu tu, Nokia N78. That's my starting point. Saya buat video entah apa-apa dengan kawan saya. Nama dia Zahin. So shout out Zahin, dah lama kita tak jumpa. Dah kahwin dan dah ada anak dah pun dia ni. So 14 tahun. Soalan seterusnya, Abba Boy, puasa turun berapa kg? Saya rasa naik kot. Saya tak lupa nak timbang tadi, tapi kalau saya dah timbang tadi nanti saya bagi tahu lah berapa kg. So ini kg saya dan saya yakin bertambah. Sebelum ni 112. So sekarang ni saya tak sure apa, sebab waktu puasa memang saya tak jaga makan dan memang makan banyak gila. Dah makanan bazar sedap kot.
kau nak salahkan siapa? Farid Akmal, soalan, kalau channel cikgu dapat 100k subs, apa rancangan cikgu Luan lepas ni? Ada plan tak nak banyakkan lagi konten dalam channel ni? Saya setakat ni saya tak ada plan lagi lah. Macam saya pun tak ada drive untuk orang kata apa, oh saya nak 100,000 sebelum hujung tahun 2020. Saya tak ada semangat tu sebab saya buat channel YouTube ni pun sebab out of curiosity saya. Dalam let's say lah, saya baru ni saya beli wide angle adapter, so saya test it out, dan bila saya test it out, saya nak buat video yang akan membantu you guys untuk buat informed decision dalam pembelian wide angle adapter Sony ZV-1 lah. Benda-benda macam tu lah. So selagi mana ada benda interesting yang saya nak sampaikan kepada you guys, selagi tu saya akan buat. Dan kalau boleh saya nak buat channel YouTube Cikgu Luan ni sampai bila-bila, until YouTube itu dah bungkus lah. Senang cakap macam tu lah. Soalan daripada Amirul Zulhilmi. Tahniah Cikgu Uluan. Saya nak tanya, cikgu pernah ada ke perasaan macam tak nak post sesuatu video disebabkan takut dijudge orang lain? Kalau ada, bagaimana cikgu elakkan perasaan tu daripada mula memakan diri sendiri dan juga produktiviti cikgu sendiri? Jawabnya banyak kali, geng. Saya pun macam anda juga. Walaupun saya dah 2 tahun lebih mengusahakan YouTube channel, dan ada beberapa video, saya tak silap saya dalam 2 tahun pembikinan, saya ada lebih kurang 5 video yang saya sengaja tak nak post kot. Mula-mula hold ingat nak post 2 bulan kemudian, tapi bila tengok balik, mungkin sebab video tu dah kurang relevan, plus saya rasa penyampaian saya pun tak berapa nak baik. So saya macam adalah inner side saya yang mengatakan, oh tak payah post video ni. Memang ada, tapi out of 90%, 95% video yang saya dah shoot dan juga edit, semuanya saya publish dekat Cikgu Luan. Kalau ada korang rasa macam insecure, baguslah korang ada rasa insecure. Kalau tak, tu yang buat sponsor judi tu kan. Okay. Tapi korang kena pandai balance kan. Tak adalah sampai tahap perfectionist, sampai 10 video korang shoot edit, 10 video tu korang tak edit sebabkan kamera korang sengit, ataupun kalau grading korang tak berapa nak cantik. Janganlah macam tu. Sebab saya rasa orang yang menonton video kita lagi-lagi dekat YouTube ataupun TikTok, dia orang nak tahu input sahaja. Maksudnya ilmu ke, sharing ke, tips. Itu yang lagi penting daripada orang kata apa, kamera korang sengit ke, tegak ke, teks korang tak betul, salah translate dan sebagainya. Okay. 3332 dia tanya, congrats 70k sub cikgu, any thought guna royalty free, copyright free stock footage? Is it cheating kalau pakai sekarang nak complement video yang kita buat? First things first, free stock footage lah yang paling kita boleh guna tanpa ada apa-apa isu. The issue is bila kita guna lagu yang ada copyright. That's where orang kata apa, sama ada korang nak guna dan korang bersedia untuk dapat tindakan. Contohnya video itu kena mute ataupun kena delete, ataupun video itu mungkin boleh publish kat YouTube, tapi duit monetization akan kita bagi kepada original orang yang compose lagu tu ataupun music label yang own the lagu. Dalam keadaan ni, depend pada you guys. Kalau you guys okay nak masukkan lagu Anwar Zain, masukkan lagu Faizal Tahir dan korang tak kisah pasal duit, masukkan je lah. Tapi kalau you guys risau pasal duit tu semua, korang boleh gunakan free stock footage, free copyright music yang banyak lah korang boleh tengok dalam senarai ni. Korang boleh tengok, ini based on Google lah. Tapi kalau saya, music saya gunakan YouTube Studio. Free stock footage saya banyak gunakan packsales.com. Ya. Yeah. Soalan seterusnya, MB41. Kalau streaming, cikgu prefer Facebook ke YouTube? Pertama sekali, saya tak pernah lah streaming game. Saya sentiasa stream untuk engagement lah. Dekat YouTube lah for sure. Dekat Facebook, saya tak pernah go extensive lagi. Tapi saya dapati kalau stream dekat YouTube, engagement banyak, dan saya menggunakan platform nama dia StreamYard, which is saya boleh pin the comment. Cumanya streaming untuk gaming saya tak sure lagi. Saya pernah lah try stream gunakan OBS Streamlab, stream ke YouTube. Dan pernah juga try kat Facebook punya streaming, tapi views dia macam kurang. So saya biasanya tengok orang kata apa, kalau engagement saya kat YouTube saya akan stream dekat sana. Tapi tools yang mana yang terbaik saya tak sure. Itu korang kena tanya streamer yang korang minat lah. Saya tak sure lah, Solos ke siapa-siapa. Dan soalan terakhir daripada Syakir Syabri, question and answer, kenapa cikgu dah tak ada dekat MTAS? Saya dah jawab tadi. Dan yang kedua, pernah sampai Kelantan. Saya tak sure pernah sampai Kelantan tu apa maksud beliau. Okay, tapi umi abah saya orang Kelantan, which is waktu kecil dulu setahun sekali kita orang akan balik lah ke Kelantan, specifically dekat Rantau Panjang. Cumanya bila dah orang kata apa, arwah abah saya dah tak ada, kemudian tok nenek saya semua dah meninggal. So saya rasa macam kita orang dah macam dah tak balik sekali setahun. Tapi memandangkan kita pun dah lama tak balik raya apa semua. Tahun ni pun, tahun 2020, walaupun dah boleh balik raya, tapi kami tak balik ke Kelantan. Saya merindui lah suasana Kelantan tu sendiri. Sebab waktu kecil kita pergi Kelantan kan. So bila dah dewasa, walaupun mungkin tok nenek semua dah meninggal, tapi suasana Kelantan tu saya minat jugalah. Lagi-lagi beli dia punya teh beng dia tu kan. Maggi celup dia, apa sedap gila lah. Plus kampung saya dekat Rantau Panjang memang kawasan bebas cukai. Tak silap saya, memang beli jersey RM5, RM10, memang murah gila. Plus yang paling best adalah beli kacang pistachio lah, kacang pandai dia, which is murah lah for me.
Yap, itu sajalah kot untuk question and answer kali ini. So, terima kasih kepada you guys yang dah support Cikgu Ulan pada 70,000 subscriber. So, kita akan jumpa next question and answer pada 80,000 subscriber. So, korang yang first time tengok Cikgu Ulan, korang kena subscribe sekarang juga. Wah, first time Cikgu Ulan ajak korang subscribe. That's the only time lah kot Cikgu Ulan ajak. Okay. So, itu sajalah kot untuk video kali ini. Thanks guys, happy lepas raya. Dan juga saya menantikan hadiah hari jadi saya 25 Mei nanti. Dah nak dekat ni. Okay. Bye-bye gang. Saya Cikgu Ulan Sabergil. Saya Rotan.